الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buku Masalah Muafiq dan Masbuk, muka surat 6, muka surat 6, baris yang ke-13 daripada atas. Surat 6 baris ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Solat berjamaah sangat penting dalam pengajaran Islam. Di samping ianya solat berjamaah melaksanakan kewajipan terhadap Allah Ta'ala, kewajipan fardu kifayah, berjemaah juga dapat melatih kaum muslimin agar mereka berada di dalam kesatuan yang kukuh, iaitu kesatuan Islam yang menjadi kekuatan hidup mereka di dunia dan mendapat keredaan Allah di akhirah nanti. Di akhirah nanti. Kalau lepas kha tu tak ada ya, akhirah. Kalau lepas kha ada ya, akhirah. Kalau lepas kha tu tak ada ya, akhirah. Hamzah tu panjang. Kalau lepas kha ada ya, akhirah. Tu tengok tulis tu ada ya kan? Akhirah. Dan mendapat keredaan Allah di akhirah nanti. Di dalam bersolat berjemaah merupakan titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam, yang mana mereka harus panjangkan perpaduan mereka di luar sembahyang dalam semua lapangan hidup berdasarkan Islam. Ni buku moden. Kalau kita lama tak bunyi ayat gini ni. Sekali baca tu macam baca berita dah rasanya. Rasa macam baca berita. Solat berjemaah juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam menghendaki umatnya berada di dalam barisan Islam, berganding bahu dalam menjunjung perintah Allah serta melaksanakan syariatnya, syariat Allah, tanpa mengira kedudukan, pangkat, dan pangkat, berlainan bahasa dan warna kulit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Ini ayat ni kita biasa dengar ni. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni hukum Allah, semuanya, bukan sebahagian, dan jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Ingat tak orang baca wa'tasimu, ingat tak?
Orang Cina baca. Wa'tasimu. Nak baca ayat ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, hukum Allah kesemuanya. Wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Permulaannya apa? Berpegang teguh dengan hukum Allah dan jangan berpecah belah. Kalau hukum Allah tidak diberpegang teguh semuanya, maka tak nak lepas daripada, nak elok daripada berlakulah pecah belah. Faham tak ni? Contoh ginilah dalam keluarga kita. Kalau kita suami, kita isteri sama-sama berpegang teguh dengan hukum agama, aman-aman lah. Tapi kalau suami isteri hak ni satu rumah sempit je ni. Suami je semangat nak beramal dengan hukum agama, isterinya kok lain, tak berminat. Isteri yang semangat untuk ikut hukum agama, suami pelara misalnya. Walaupun pasangan suami isteri, tapi payah dah lah. Sebab dia tak sekata hak berkaitan dengan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hukum agama Allah ni tak ada kompromi. Kalau benda dunia, kita boleh bertolak ansur. Hukum agama Allah, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah semuanya, sekaliannya. Jangan kamu berpecah belah. Jadi dibicara sini berkaitan kedudukan solat berjemaah. Solat berjemaah ni dalam sembahyang macam mana? Sahnya sama je. Ada ni? Sah apa ni? Sah yang lurus. Ada lu. Kemudian pergerakan sembahyang kita ni selari je. Gitulah kita naknya. Itu dalam sembahyang. Luar sembahyang pun samalah. Dalam sembahyang sama-sama menghadap Allah Ta'ala. Tak kira lah. Pakak ke tak pangkat ke sama je. Tak ada. Umur ke tak kira. Umur tak kira. Pangkat tak kira. Warna kulit tak kira. Sama je rokok sujud. Ni menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera pada kamu ni, hak luar sembahyang ni. Sebab apa? Kita menghadap dengan sama-sama kita pula. Kita ucap apa tu? Sejahtera. Dalam sembahyang tadi tak ada. Kita dengan Allah Ta'ala. Keluar sembahyang je, kita sesama kita. Kita mula dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Mana pun luar sembahyang, orang sembahyang sungguhnya sejahtera orang Islam yang lain daripada kejahatan dia. Itu orang sembahyang sungguh. Jadi dalam sembahyang betul-betul ikut hukum agama Allah. Luar sembahyang pun sama, hubungan sesama manusia. Jadi kalau sembahyang comel, berjemaah comel, akan jadi kuatlah ikatan persaudaraan sesama orang Islam yang dibina atas asasnya agama, bukan asas dunia. Asasnya agama. Nak cerita kedudukan solat berjemaah. Yang mana berkaitan solat berjemaah ni, kalau di masjid pula kita boleh pakat macam-macam perkara hak kebaikan. Pakat kita buat kuliah, kita pakat belajar. Kemudian kalau tak faham, kita bincang muzakarah. Ni mari dari mana? Mari daripada solat berjemaah. Tapi bukan berjemaah sajalah. Bukan hanya berjemaah saja. Tapi kita berjemaah berpakat untuk sama-sama junjung agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya belajarlah. Kemudian tegur menegur, nasihat menasihati. Itulah. Di dalam berjemaah ni ada tegur menegur. Tok Imam pun kena tegur. Subhanallah, tegur Tok Imam. Sebab apa? Tok Imam tersalah. Tegur menegur. Itu dalam sembahyang.
Makna apa? Tegur menegur, nasihat menasihati hak berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita kepentingan solat berjemaah 5 waktu. Sama telah pula solat Jumaat. Solat Jumaat sama telah lagi lah. Solat Jumaat sama telah lagi lah. Sebab solat Jumaat ni sekalian mari belaka. Jumaat sekalian mari belaka. Ni. Jumaat pula dia diisikan dengan khutbah Jumaat. Faham tak? Diisikan dengan khutbah Jumaat. Sebab itulah berkaitan dengan Jumaat, sehingga kan kalau timbul persoalan cukup 40 ke tak cukup 40. Contohnya, saya cerita minggu lepas tu lah hak di pendalaman tu. Cukup tak cukup 40, Jumaat tetap didirikan selagi dibenarkan oleh pihak pemerintah. Kalau pemerintah tak benarkan, kena ikutlah. Sebab pandangan muktamad mazhab Syafi'i 40. Kalau pemerintah menetapkan 40 sungguh, tak boleh pilih pandangan yang lain, kita kena ikutlah peraturan. Kena ikut peraturan lah. Tapi kalau pihak berkuasa agama membenarkan kita salat Jumaat, walaupun di tempat kita tu kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup 40, kita boleh semayang. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan bilangan Jumaat ni 14 pandangan ulama. 14 pandangan ulama berkaitan dengan bilangan ahli Jumaat. 40 ke, 50 ke, ramai yang tak terbilang ke, 20 ke, 12 ke, 8 ke, 4, 3, 2, 1. Ada belaka pada ni. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i 40 lah. 40 tu pula ada dua pandangan pula. 40 tu makmum saja ke, 40 makmum capur imam. Kalau 40 capur makmum dengan imam, makmum 39 je lah. Dah 40 makmum. Tak masuk imam jadi 41. Mazhab Syafi'i tu. Dan kau kodim dalam mazhab Syafi'i sama ada 4 orang ataupun 12 orang. Boleh buat Jumaat dah. Tapi itu bergantung kepada kebenaran pihak berkuasa agama. Kenapa nak buat Jumaat juga? Sebab yang pertama, berhimpun sekalian ahli kampung. Jumaat adalah adanya khutbah. Besarnya kedudukan solat Jumaat. Jumaat satu dah, Jumaat laginya. Gohnya umat Islam hari Jumaat. Kalau bandar-bandar besar, ramai orang Islam yang bersembahyang. Tu goh tu. Goh tu. Satu kehebatan umat Islam. Lepas tu di bab Jumaat ni, kalau timbul 40 orang, kami tak kami. Biasa dengar tak? Kami tak kami. Biasa dengar? 40 yang kamil. Biasa dengar? Tak biasa? Tak biasa? 40 yang kamil. Kamil itu sempurna. Bukan kamil nama orang ni. Kamil yang sempurna. Mana apa ni? 40 yang sah semayang dirinya. 40 hok pandai semayang. Dia asal dia gitu tu. Sebab kalau semayang tidak sah, tak panggil semayang. Di 40 yang kamil. Ni ada orang salah pengajian ni. Tak cukup 40 yang kamil, dia kata. Orang kampung tak belajar, dia pun tak main Jumaat. Tu salah gitu. Tu salah. Ada orang mengajar tempat kita dahulu seumpama tu. Diguna nama kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Salah sangat-sangat tu pahaman tu. Guna nama kitab Munyatul Musalli pula. Guna nama Syekh Daud Al-Fatani pula. Pemahamannya salah. Membaca sendiri. Ni. Masyaallah ke ni. Sebab dalam Munyatul Musalli kat Syekh Daud punya jalanan, kalaulah 40 orang ahli kampung tak belajar, tak boleh buat Jumaat, kena buat Zuhur. Dalam Munyatul Musalli.
Tak boleh Jumaat, kena buat zuhur. Sementara tu kena paksa belajar siang malam. Ada kampung tu tak mau belajar, perang. Hatta syarif anjur. Takat tak mau belajar. Belajar siang malam. Okey, pandai dah semayang. Buat Jumaat. Gitu. Dan mun dia tu musolli, orang kampung tu ramai 40 orang tapi tak pandai. Fatihah dak betul, tasyahud dak betul, tak boleh buat Jumaat. Kena buat zuhur dahulu. Tapi sementara tu kena belajar siang malam. Tak mau belajar, kena perang. Itu hak anjuran Syekh Daud Al-Fatani. Faham tak? Dah kata 4 orang, 12 orang, Syekh Daud tak mau pakai tu. Nak pakai 40. Sebab apa? Sebab kalau pakai 4 orang, 12 orang akan meringankan agama. Apa ni meringankan agama? Tak apalah. Pok kita ramai dah belajar ni. 4 orang dia dah belajar, 12 orang dia dah belajar, 20 orang dia dah belajar. Hak ramai tak belajar, biar dia. Pok kita ada dah. Buat ringan dah agama, buat ringan. Kau nak orang ni paksa belajar dan belajar siang malam. Tidak gitu. Sebab bab semayang ni bukan bab Jumaat. Semayang waktu pun kalau semayang tu tak betul, tak sah, tak panggil semayang. Ini so berat. Tu pada masa dahulu boleh buat gitu. Masa sekarang boleh paksa orang belajar? Tak boleh. Nak paksa orang belajar macam mana? Bukan kata nak paksa orang belajar. Orang mari nak belajar pun klik-klik nak belajar bab semayang. Tak ada kitab, tak ada malang. Bukan nak paksa orang belajar. Orang yang nak belajar mari tempat masjid pun tak ada mata pelajaran bab semayang. Nak kata orang ni. Jadi hak anjuran Syekh Daud tu pada masa dahulu. Pada masa sekarang paksaan belajar pun tak ada, kelas pengajian pun tak banyak. Biarlah 4 orang ke 12 orang ke, apa pandangan pakai. Janji Jumaat didirikan. Sebab apa? Jumaat ni berjemaah, berhimpun semua orang kampung, dan Jumaat ada khutbah, ada petingan dia. Tapi hak bab bilangan Jumaat tu bergantung kepada kebenaran pihak berkuasa agama lah. Pelausa tak ada apalah pelausa dengan kampung Paluh tu. Dekat je. Jirang dengan pelausa. Jirang dengan kampung Paluh. Hak tu sikit tu. Hak orang tak ramai tu. Mana? Pulau Sekati. Jirang lah tu. Ke tak jirang Jirang tak? Dah lah. Pulau Usa ni, sungai dengan Pulau Sekati tu jauh ke? Lalu Paluh dia dekat lah Paluh tu, tahu lah Paluh tu. Pulau Usa jiran juga tau. Tahu tak Jumaat dia macam mana? Jumaat dia macam mana? Tak ada usia ni orang anak beranak Pulau Usa, anak beranak Pulau Sekati. Macam mana Jumaat mereka? Kadang-kadang buat, kadang-kadang dok kalau dululah. Sekarang tak tahulah macam mana. Jika Jumaat tiap-tiap minggu. Orang cukup semua dah. Tak tahu. Allah dekat aja ni, tak ada anak beranak langsung. Besang ke tak ada? Besang. Tak ada besang. Orang Pulau Usa dak besang dengan Pulau Sekati. Dia kena besang lah sama pulau. Besang tak ada. Dah. Pulau Sekati ni dia bermasalah. Sebab penduduk dia tak ramai. Dia tak ramai. Oleh kecukup 40 tu, lah. Ada pula yang ambil sikap keluar kampung. Tak sembahyang Jumaat di kampung Pulau Sekati. Dia keluar kampung. Itu hukum macam mana pula tu, keluar kampung? Kita Pulau Usa ni orang ramai. Kalau kita sembahyang Jumaat di tempat lain, tak ada apa-apa pun. Orang kampung suka kita tak ada Jumaat kampung ni. Taklah kita kata. Mana kita ada tak ada. Tak jejah apa pun. Tak ada masalah. Kita nak pergi semayang di Biang Burung ke. Kok kita nak main mana pun. Sebab kampung kita ramai sangat. Tapi kalau kampung tu 40 orang, bergantung bilangan atas kita, kita lari, kita yang akan berdosa. Menyebabkan kampung tu tak boleh buat Jumaat.
Kita yang akan berdosa. Kita yang akan berdosa. Oh, kampung tu bilang-bilang tak cukup 40. Dia pun buat zuhur. Oh, kampung tu tak berdosa. Sebab tak cukup 40. Ada ni. Yang keluar kampung tu, yang menyebabkan kampung tak jemaah, dia lah akan menanggung dosa. Oh, kampung tak berdosa, tak boleh berjemaah. Oh, Tok Imam. Tok Imam apa? Tok Imam Pasik. Imam Pasik sah jadi imam. Tok Imam Pasik sah jadi imam. Itu bukan alasan kita nak lari. Tok Imam apa lagi? Pada ni. Dia tanya dah ustaz, dia kata boleh sembahyang kampung lain. Tengok pula, kamu tu orang kampung mana? Orang kampung Pulau Rusa, orang kampung Palu. Nak sembahyang mana-mana pun boleh. Tak ada kena-ngena pun dengan birang 40 orang ramai. Tapi kamu tu kampung orang yang 40 dengan kamu. Kalau kamu lari, orang tak cukup. Tak boleh jemaah. Kamu yang akan yang menanggung dosa. Hari Jumaat kalau Pulau Rusa dengan Palu ni, saya tengok lepas Jumaat tu nampak hok ni tahu kok ning, hok ni tahu kok ning, hok melitah. Yang batang seming tu ada juga. Maknanya di semayang di Palu wali orang Pulau Rusa. Mari kok ning, mari kok ning. Ikut selesa masing-masing nak pergi ke mana pun. Sebab apa? Tak ada masalah. Kita tinggal kampung pun tak ada masalah. Tapi kalau pulau sekati, kalau kata 40, cukup-cukup 40 waktu Jumaat. 40 tu macam mana semayang mereka? Fatihah betul ke tak? Hukum akal semayang betul ke tak? Nak tahu mana? Alah, orang berkenaan lah kena buat cek. Pergi serumah-serumah ahli kampung tu, suruh baca Fatihah, suruh baca tasyahud, tanya bab-bab hukum akal semayang. Nak bagi surat ni, surat A ke, surat B ke, surat C ke, surat D ke, bubuh di ni rumah tu D tak lulu, E kemari pula kena ambil tu, kena atar di camp, suruh betul semayang. Tak tahulah siapa yang berkewajipan. Macam mana? Kita bukan ada kuasa buat gitu. Dah 40 ni, 40 bilang kepala, tak apalah. 40 ni kita tak tahulah macam mana, tak apalah. Boleh pakai 20, boleh pakai hak 12, boleh pakai hak 4 orang pandangan kau qadim, ada. Buat Jumaat tu penting. Buat Jumaat tu penting. Tapi kok ke mana pun bergantung pada pihak berkuasa agama. Pada ni kita bicara buat hukum pekah. Tapi nak ceritanya berjemaah tu penting. Ni berjemaah lima waktu ni. Sama telah berjemaah Jumaat. Berjemaah Jumaat ada khutbah Jumaat. Kita berjemaah lima waktu ni boleh diisi dengan pengajian agama. Itu kepentingan solat berjamaah. Yang kita baca minggu lepasnya berkaitan dengan hukum solat berjamaah. Dua pandangan dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Satu pandangan laginya sunnatun muakkadah, atas orang lelaki. Orang perempuan, bicara dalam minggu lepasnya, kita bermazhab Syafi'i, orang lelaki tuntutannya ringan, tinggi-tinggi fardu kifayah. Mazhab lain fardu ain, solat berjemaah orang lelaki. Ada pandangan syarat sah semayang, mana agak keras sikit lah hukum dia. Mazhab Syafi'i agak ringan, tinggi-tinggi fardu kifayah. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah. Tapi mazhab Syafi'i ini orang perempuan pun ringan juga, tidak dilarang. Mazhab yang lain orang lelaki fardu ain solat berjemaah, syarat sah semayang solat berjemaah. Orang perempuan tidak dibenar sama sekali hadir solat jemaah di masjid. Jadi lelaki pun kerah kewajipan, orang perempuan pun kerah larangan. Mazhab Syafi'i kita ni, orang lelaki pun ringan, fardu kifayah sahaja paling tinggi. Orang perempuan pun tidak dilarang. La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna, kata Nabi. Jangan kamu menegah akan hamba-hamba perempuan Allah, akan masjid Allah. Tapi Nabi kata wa buyutuhunna khairul lahunna, dan bermula rumah mereka itu lebih baik bagi mereka itu, bagi orang perempuan. Tak ditegar, tapi rumah lebih baik.
Jadi kalau Nabi kata gitu, berjemaah 27. Kau di rumah, kalau tak ada kata regu boleh berjemaah, jadi seorang. Jadi di masjid berjemaah 27. Di rumah kalau seorang, tak ada 27. Tapi Nabi kata, perempuan solat di rumah lebih baik. Di masjid 27, di rumah lebih baik. Apa nak ni? Berjemaah di masjid 27. Disemai di rumah, tiba-tiba tak ada regu untuk solat berjemaah seorang. Oh, jadi rugi. Nabi kata di rumah lebih baik daripada di masjid. Mana pun lebih baik daripada 27 tu lagi. Tak sudut kalak, tak sudut susah hati lah. Yang kita nak pergi cari hak jauh tu kenapa? Di masjid. Di rumah Nabi kata lebih baik. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka itu perempuan lebih baik bagi mereka itu. Rumah lebih baik. Di masjid tidak ditegah. Nak mari-marilah. Masjid 27. Tapi rumah lebih baik dia 27. Tak perempuan ke masjid berjemaah 27. Melangkah. Pahala melangkah pula. Pahala melangkah ke masjid. Tapi tiba-tiba Nabi kata di rumah lebih baik lagi. Lebih baik daripada pahala berjemaah 27. Lebih baik daripada pahala langkahan-langkahan ke masjid. Itulah. Rupa dia susah hati jadinya. Tapi dia nak susah sikit. Nak pergi masjid juga. Main masjid kenapa? Kerana nak belajar. Ada ni. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kitanya, pandangan yang muktamad, perempuan tua berjemaah di masjid lebih baik daripada seorang diri di rumah. Perempuan tua. Perempuan muda tidak ada. Datang ke masjid hukumnya makruh, walaupun semai di rumah hanya seorang sebab tidak ada pasangan. Suami ke masjid contohnya. Itu bukan kata di rumah lebih baik dah. Ke masjid tu hukumnya makruh. Perempuan muda. Walaupun di rumah hanya sembahyang seorang diri. Tapi perempuan tua, ni pandangan muktamad mazhab Syafi'i ni, walaupun dia ada dua pandangan. Afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Tapi kalau di rumah boleh berjemaah, afdal berjemaah di rumah walaupun seorang makmum dengan berjemaah di masjid, walaupun masjid ramai makmum sekalipun. Semata-mata berjemaah. Mai ke masjid, kita nak belajar. Itu cara dia lah. Waktu maghrib kena sentiasa ada kuliah. Orang perempuan pakat mari belaka. Sebab apa? Nak belajar. Dia kadang-kadang orang perempuan ni bukan di Pulau Usa lah. Dia sebut gitulah dulu. Takkan nak bukan Pulau Usa lah. Orang perempuan, isteri mari ke masjid, suami tak nitah pun. Ada. Perempuan mari masjid, suami pada tahu je. Ada kat seorang perempuan tu. Nak macam mana? Tapi sekurang-kurangnya ada wakil lah daripada rumah tu hak ada di masjid. Kalau masjid ada program, bolehlah balik beritahu ke suami dia. Malam ni ada kuliah, tak pergi ke? Dia buat dek je. Sudahlah. Tak ada buat dek, buat dono je. Pada buat sepeli, pada sepeli. Tahu buat sepeli? Tahu buat sepeli? Sepeli buat dek, buat buat sepeli sama aje. Dan nak kerana isteri dia tak boleh tu dengan suami. Sebab isteri ni dia, suami lain. Suami boleh tegah dengan isteri dia. Isteri tak boleh. Isteri hanya maklumkan saja, beritahu je. Dia tak boleh nak mana. Apa tok lelaki jadi. Tak begitulah. Tak boleh dia. Suami lain, dia isteri. Beritahu je lah. Tapi kawan-kawannya ada hubungan masjid tu dengan rumah dia. Kalau ada nak buat tahlil, nak buat apa ke, kalaulah orang tak mari masjid ni, suami isteri tak mari masjid, bila ajak pergi tahlil ni, ada orang yang keberatan. Ada orang yang keberatan. Dia ambil sikap kita ada. Dia tak kata apa, tapi tak sapa dia.
Dia tak sopan. Dia ambil sikap, kalau masjid budak mari, sibuk nak ajak pergi rumah dia tak boleh. Dia ambil sikap kita ada. Memang ada orang yang walaupun tak kata apa, tapi dia tak ada. Kalau rumah tu bukan orang masjid, dia tak ada. Tapi pokoknya kalau isteri datang ke masjid, orang pergi jugalah sebab hari Jumaat tu. Itu je lah ada ni. Mari ke masjid pula kita jagalah adab-adab dia, aurah, jaga molek apa semua. Tak apalah. Yelah kalau di rumah suami pun kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidur. Jadi nak berjemaah dengan suami, dia tengok suami atas bawah tak berani dah nak waktu imam. Nak waktu imam tak berani. Waktu timur masa Covid tu. Timur masa Covid, Ustaz macam mana Ustaz suami saya ajak saya berjemaah dengan dia, tapi dia nak dituk imam macam mana? Fatihah dia pun saya betul dah habis hari dia tu. Adalah suami Fatihah diperbetul kat oleh isteri. Betul boh semula. Dah ada kan nak cari bini yang boleh bimbing anak lelaki dia. Menasabah sungguhlah orang tua. Nak cari perempuan yang boleh bimbing anak lelaki dia. Ni terbalik seumpama tu. Ada dak dia kata budak-budak perempuan yang baik-baik nak bimbing anak lelaki dia. Siapa bimbing siapa sebenarnya? Jadi isteri bimbing suami. Tak apalah. Mana pun. Dak dia tak anak dia gitu. Cari orang boleh bimbing. Jadi dia kata nak suruh dia tu imam, dia kata tak percaya. Quran pun belajar dengan bini dia. Nah kata mana? Kalau Quran suami belajar dengan isteri, bagus. Bagus sungguh-sungguh. Amal rumah tangga. Amal rumah tangga lah. Apa ada ni? Suami, ni tok guru awak ni, bini ni. Hormat sikit ke tok guru? Ada amal. Kalau suami pula, abang ni suami awak. Jangan cakap bebe. Tu suami pula. Isteri pula, ingat saya tok guru awak, jangan lebih-lebih. Aman kan? Tak aman. Sama-sama kena hormat lah. Isteri kena hormat tu suami dia, suami kena hormat isteri tu tok guru dia. Tak boleh lakuh tok guru. Dahaga tok guru dah berkat ilmu. Ni. Jadi kalau duduk rumah pun nak berjemaah, tak ada nak tupang suami. Jadi kalau perempuan-perempuan tua, bolehlah datang berjemaah ke masjid. Dia dapat pula hal yang lain pada ni. Tapi kalau belajar kena marilah tu, waktu dah kira lah. Tua muda tu dah kira kalau bab belajar. Kalau bab belajar tu kira tua muda. Sebab tu dia kalau kata orang perempuan ni minatlah berjemaah subuh, buatlah kuliah subuh. Masjid buat kuliah subuh biar jadi. Mari ke masjid ni bukan hanya nak berjemaah, nak dengar kuliah subuh. Pada ni. Biar jadi orang puan ni jadi tak ada sebab salah dah lah. Sebab bukanlah berjemaah. Berjemaah tu sebagai tambahan lah. Tapi matlamaknya sebab nak dengar kuliah. Pada ni. Barulah puan jadi sedap duduk. Kalau ada kuliah. Kita bermadzhab Syafi'i sebut tadi lah, mazhab Syafi'i lelaki tuntutan pun ringan, perempuan tidak dilarang, tidak suruh tapi tidak dilarang. Cuma kalau muda barulah dimakruhkan, mana tu dilarang. Kalau muda-muda nampak duk rajin berjemaah, orang berkenaan masjid kena bagi nasihat lah. Masjid ni kalau orang muda-muda molek semai di rumah, mai dia masjid ni hukumnya makruh. Kena nasihatlah ke dia. Sunat nasihat. Sunat je, tak wajib. Sebab itu benda makruh, bukan perkara haram. Sunat je lah nasihat. Kalau tak mahu cara pun ada dia lah. Kerana itu bab orang perempuan lah. Bab berjemaah ni tuntutannya atas orang lelaki. Sebesar-besar solat Jumaat pun atas orang lelaki. Tengok. Sebesar-besar solat Jumaat atas orang lelaki. Cuma tapi tempat kita tak ada lah.
Kalau perempuan-perempuan yang tua contohnya, disunatkan solat Jumaat. Disunatkan solat Jumaat. Datang ke masjid. Tapi tempat kita tak buat. Sebab tak ada tempat untuk orang perempuan. Orang lelaki pun kadang-kadang sampai ke belakang dah. Kalau perempuan pakat mari, tak ada tempat orang lelaki. Yang betul perempuan tak ada. Tapi sama-sama tempat macam di Kelantan semua, kalau masjid tu besar, orang lelaki tak ramai, perempuan mari Jumaat duduk atas tabir dia. Tapi bagi kita tak lah. Sebab bagi kita orang lelaki ramai dah. Sebab apa? Sebab Jumaat boleh dengar khutbah. Itulah, tu kelebihan dia lah. Tapi nak ceritanya, sebesar-besar solat Jumaat pun atas orang lelaki, tidak diwajibkan atas orang perempuan. Semai jenazah pun tuntutan orang lelaki fardu kifayah, bukan tuntutan atas orang perempuan. Walaupun jenazah tu orang perempuan sekalipun. Di bab-bab berjemaah ramai-ramai ni memang khijaan orang lelaki. Khijaan orang lelaki belakanglah. Pada ni. Walaupun jenazah tu jenazah perempuan sekalipun. Kalau jenazah tu perempuan, tugas perempuan dua sahaja. Memandikan dan mengkapankan. Sembahyang tugas orang lelaki. Sebab apa? Nak disunatkan berjemaah sembahyang jenazah. Sunat aja berjemaah, bukan fardu kifayah. Sembahyang waktu fardu ain berjemaah fardu kifayah. Sembahyang jenazah fardu kifayah berjemaah sunat. Sembahyang Jumaat fardu ain berjemaah fardu ain dan syarat sah sembahyang. Sembahyang waktu fardu ain berjemaah fardu kifayah. Sembahyang jenazah fardu kifayah berjemaah sunat. Tapi bila dituntut berjemaah walaupun tuntutan yang sunat, maka orang lelaki. Gitulah. Kemudian usung jenazah, kebumikan jenazah, tugas orang perempuan pula. Kenapa suka? Tak tengok ramai orang perempuan. Ramai tu kan. Cuma tidak fikir je laginya. Ramai perempuan kubur tu kan. Fikir jenazah, tugas orang perempuan. Kebumikan jenazah, tugas orang perempuan. Orang lelaki pakat balik, pergi dia buat kerja. Nak sangat. Mari ramai kubur. Hak tu Nabi larang. Hak tu Nabi larang. Jangan buat. Itu Nabi larang. Ada ni. Jangan buat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu memang Nabi larang tu. Ada ni. Orang perempuan Nabi larang. Menggini jenazah Nabi larang. Itu tugas orang lelaki. Orang lelaki ramai. Orang perempuan dimakruhkan. Jangan. Jenazah tu mak ayah kita, keluarga kita. Janganlah kita buat perkara Nabi larang. Ketika kita kematian keluarga kita sendiri yang buat benda Nabi larang. Itu Nabi larang. Ada ni. Nabi larang ittiba'ul janaiz. Nabi larang mengiringi jenazah. Selesai ke bumi balik, tak ada orang dah, kita nak menziarahi. Ulama berbeza pandangan. Tapi kita boleh pakai pandangan sunat juga perempuan menziarahi. Menziarahi, bukan mengiringi. Sebab masa mengiringi tu orang lelaki ramai. Bukan tempat orang perempuan masa tu. Ada ni. Lepas balik, berlaku rahsia, berlaku tak ada dah kubur, kita pun nak pergi lah puak perempuan. Nama apa tu? Bukan nama mengiringi, nama menziarahi. Boleh pakai pandangan kata sunat perempuan menziarahi. Pakai pandangan tu. Tapi bukan mengiringi. Hanya menziarahi kemudian. Selepas tak ada orang, tak ada lelaki ajnabi. Waktu kita kena jaga, adab tu kena jaga. Jangan buat kerana Nabi larang. Jangan buat kerana Nabi larang. Kita sekarang ni banyak dah orang buat kerja ni. Dulu tak ada umpan ke kubur. Sekarang ni ramai dah jadinya. Pakai tudung labuh pun pergi juga. Pakai jubah labuh pun pergi juga. Tak reti kata pakai je comel. Ilmu tak ada ke macam mana? Nabi larang, janganlah. Orang balik belakang barulah kita boleh. Itu tempat orang lelaki. Sebab itulah bila bab berjemaah ni dia perempuan jadi tidak dituntut mana, sebab tempat orang lelaki.
Ada ni, berjamaah waktu tempat orang lelaki. Jumaat tempat orang lelaki. Jadi perempuan ni, dia jadi tidak dituntut mana dah. Sebab tempat orang lelaki. Ada. Ni di masjid ni. Itu di perkuburan. Tempat orang lelaki ramai. Oh, perempuan tak ada. Bukan situ tempat dia. Sekarang ni jangan. Kalau terlalu tak dibenarkan. Oh, nak kubur dah weh. Dia marah pula dah. Sogilah kubur. Awak pergi sabasa semua. Pergi Maidin, pergi beli. Kata gua ni. Jangan dia jadi larangan Nabi ni. Kemudian jadi benda yang jadi orang buat belaka. Jadi buat belaka tu. Jadi apabila nasihat tak memakan dah. Sebab orang buat belaka. Tak usah pakaian lah. Tak pergi ke bawah-bawah. Tak usah tanya pakaian. Tak usah pergi ke bawah-bawah. Tak pergi ke bawah-bawah. Sibuk ramai. Dalam tempat kubur pun ramai. Tepi pagar pun ramai. Tak ada mendengar ayat tu. Biar ngayak dalam kain dia tu. Sibuk tu tepi pagar. Mengapa ni? Kelewat orang panggil. Allah mengada. Kita kata gata sungguhlah. Bukan tempat mung situ. Balik ke rumah. Baca Quran. Hadiah pahala pada si mati. Nak duduk rumah. Oh, tapi kalau keluarga arwah sama telah lah. Duduk di rumah. Puak-puak perempuan. Buka Al-Quran. Pakat baca Al-Quran. Pakat baca Al-Quran. Orang ni ambil sejuz. Orang ni ambil sejuz. Biar khotang satu Al-Quran. Duduk di rumah. Kau pandai baca Quran, tak pandai berzikir, berselawat. Oh, faedah sangat-sangat lah yang daripada pergi buat benda Nabi larang. Nabi larang dia tergamuk nak buat. Tak, dia bila berkait dengan lelaki, macam kata berjemaah di masjid, lelaki. Maka tuntutannya atas lelaki lah, perempuan tidak dituntut. Walaupun di masjid kita kata, ni masjid kan tempat ibadat. Takkan jadi pula orang buat benda lain. Kena jaga daripada awal-awal. Boleh jadi berlaku macam-macam. Syarat jaga daripada awal-awal. Kalau kita katakan masjid kan tempat ibadat, takkan ada pula orang mari ke masjid nak mengorak ke, nak make-up ke. Dah. Syarat jaga daripada awal. Katanya persoalan pulaknya, masjid tu jaga sangat. Tu pasal ramai orang perempuan, jabat ramai orang perempuan. Tu hak pasal. Tu atas mereka lah. Tu hak jabat atas mereka lah. Kita nak kata apa? Dah masjid, kita jaga masjid. Pejabat, kita tak jaga pejabat. Dia tak jaga pejabat. Mas pejabat boleh pergi. Boleh tak boleh, kita tak kata tu. Kita tak kata boleh ke tak boleh. Cuma kita jaga hak masjid. Orang persoal juga. Masjid ketak sangat orang perempuan. Tapi pasal ramai. Pasal malam ramai. Jabat ramai. Itu hak mereka. Lepas tu kata orang masjid kena biar buka jalan untuk orang perempuan masjid, biar ada kuliah sentiasa. Itu buka jalan pada orang perempuan. Ada kuliah, kena pakat mari ramai-ramai. Itulah. Bukan semata-mata untuk berjemaah. Sembahyang berjemaah merupakan salah satu dari tali Allah, hukum Allah, yang diperintah supaya kita umat Islam berpegang dengannya dengan solat sembahyang berjemaah dalam hidup setiap hari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu je. Ceritakan baru anhu juga. Anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan redha Allah Taala daripada keduanya. Mana? Abdullah dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dua orang situ. Ibnu Umar ni satunya sahabat Abdullah anak, satunya sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhuma. Bahawa Rasulullah SAW sabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bisab'in wa ishrina darajah.
Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 ganda ganjaran pahala. 27. Ada saya buat 25. 27 ke 25 bergantung kepada niat masing-masing lah. Sebab dia 25. Ini 27. Ini berjemaah. Kemudian tiap-tiap langkahan tu akan dituliskan satu kebajikan, diangkat satu darajah, akan diampuni satu dosa oleh Allah. Tu langkahan pula. Ni bab ke masjid. Masjid pula iktikaf pula. Jadi banyak perkara lah situnya. Kelebihan-kelebihan dia. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut afdalu, lebih baik, lebih afdal. Maka pandangan dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya, dalil bahawa berjemaah hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sebab Nabi sebut dengan afdal. Dia sebut kata afdal, beri faham perkara tu tuntutan sunat. Kalau tuntutan fardu tak ada sebut afdal. Sembahyang subuh ada sebut afdal? Tak ada. Puasa Ramadan tak ada. Betul tu kewajipan. Afdal ni pergi pada amal-amal yang disunatkan. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu." Terbaiki dah murid lepas tu. Fihimul jama'atu, bukan fihimus salatu, bukan. La tuqamu fihimul jama'atu illa qad istahwaza alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jama'ah. Maksudnya, tiada 3 orang dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah melainkan dipengaruhi oleh syaitan. Maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan jemaah. Jadi satu kampung tu Nabi berkata ada 3 orang yang tidak didirikan salat berjamaah, maka kampung tu akan dipengaruhi oleh syaitan. Nak lepas daripada pengaruh syaitan, 3 orang sekampung tu dia kena dirikan salat berjamaah. Jadi nak dirikan salat berjamaah sah dengan 2 orang. Oh, kampung tu 3 orang. Maknanya orang ada 3 orang, dia kena salat berjamaah sekurang-kurangnya 2 orang. Fardu ain ke gitu? Ada, fardu kifayah lah gitunya. Kalau fardu ain dia kena 3-3. La yuqimunal jama'ah, la yuqimuna fihimul jama'ah, yang tidak mendirikan mereka itu bertiga tu akan solat berjemaah, barulah fardu ain. Tapi Nabi kata la tuqamu fihimul jama'ah, yang tidak didirikan pada mereka itu akan solat berjemaah. Jadi nak solat berjemaah ni 2 orang. Orang ada 3. Maknanya kalau 2 orang buat, lepas dah daripada 3 orang. Maknanya bukan fardu ain, fardu kifayah dia dipanggil. Ni hadis ni jadi dalil fardu kifayah. Hadis tadi salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi tu, hak tu dalil atas pandangan kata sunnatun muakkadah, salat berjamaah. Bila hak kata fardu ain, hak mazhab Hambali dia pakai dalil lain pula. Contohnya Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah. Nabi cerita nak bakar rumah. Itu satu dalil dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali pula Quran perintah warka'u ma'ar raki'in. Quran perintah warka'u ma'ar raki'in. Maka rokoklah kamu bersama-sama rokok. Rokok sudahlah, tak sudut takbir-takbir. Tak, Quran perintah rokok. Rokok tu min itlaqil juz'i wa irtikul. Mana apa ni? Sebut rokok, maksudnya dan sembahyanglah kamu bersama dengan orang-orang yang sembahyang. Mana apa tu? Bukan berjemaah. Tu Quran perintah tu. Sembahyanglah kamu bersama dengan orang sembahyang. Tu dalil mazhab Hambali berjemaah adalah fardu ain. Siapa ke berjemaah ni? Dalam perang pun ada berjemaah lagi.
Kan habis perang perang kan. Berjemaah laginya. Tu imam ke mana pun tak kira dah. Ni. Sembahyang syiddatul khauf dalam peperangan, masih lagi Nabi solat berjemaah. Dia asal-asalnya Nabi solat berjemaah, solat macam biasa. Asal-asalnya. Asal-asal. Sembahyang zuhur, sembahyang macam biasa. Puak kafir ni jadi tergamang berkali. Apa nak pergi seram masa tu? Dah. Dah orang kafir ni dah Nabi sembahyang dengan sahabat berjemaah zuhur. Jadi orang kafir ni dia jadi tak tergamuk nak serang orang sembahyang berkali tu. Barulah lepas habis sembahyang, barulah pok dia berkata-kata, kenapa kita tak serang mereka pada masa tengah sembahyang? Pada ni. Maka pok dia kata tak apa, nanti mereka akan sembahyang paling mereka kasihi. Itu sembahyang so. Nak tunggu situ pula. Barulah turun perintah sembahyang Siddatul Khauf. Asalnya tak main biasa je. Tapi berjamaah. Berjamaah. Nak berperang, berjamaah lagi. Tengah-tengah bergelombok peperangan, berjamaah laginya Siddatul Khauf. Kalau berjemaah, siapa dalam peperangan pun berjemaah lagi, Fardu ain lah berjemaah. Itu mazhab Hambali. Ada ni. Nak jadi berjemaahnya, jangan tinggal. Hujang boleh jamak. Hujang boleh jamak. Jamak takhir. Jamak takdim. Jamak takdim. Hujang boleh jamak. Hujang macam mana? Banjir, naik air macam Kepala Usaha ni lah. Kepala Usaha tak boleh sebut bab naik air. Kepala Usaha tak boleh sebut bab naik air tak. Sensitif. Bukan kata hujang sampai banjir. Hujang kira-kira basuh pakaian kita. Payung basuh apa ustaz Kita naik kereta. Tak, bukan kira kereta. Bukan kira payung. Kira hujang tu. Basuh tak? Basuh lah. Walah ada kereta, ada payung. Tak usah cerita gitu. Hujang yang membasuhkan pakaian kita, dia haruskan jamak takdim. Sebab apa gitu? Biar jadi Isyak boleh berjemaah lagi. Takut maghrib saja berjemaah, Isyak balik hujang, pakak tak mari. Nak jadi berjemaah. Sampai syarak membenarkan jamak takdim. Kalau kita tak tahu, kalau tidak gelaklah Isyak. Maghrib jamak takdim, pakak balik belaka. Warna Isyak majib Kepala Usaha tak ada orang azam. Siap dah. Siap dah bila? Jamak takdim. Mana? Jamak takdim lah. Tak tahu kita. Jamak je, kosor tak ada. Kosor tu musafir. Kosor tak ada. Kosor tu musafir. Ni jamak pula, jamak takdim, jamak takhir tak ada. Jamak takdim. Masa takbir maghrib sedang hujan. Tengah solat maghrib, hujan berhenti sekejap, tak ada masalah. Janji, salam maghrib, hujan. Kita pun bangun, takbir isyak. Takbir isyak, hujan. Tengah-tengah sembahyang isyak, hujan berhenti, tak ada masalah. Isyaratnya, hujan pada masa takbir maghrib, salam maghrib, antara salam maghrib dengan takbir isyak sedang hujan, takbir isyak sedang hujan. Itu je. Sedang-sedang solat maghrib, hujan berhenti sekejap, tak ada masalah. Sedang-sedang solat isyak, hujan senyap tu. Tak ada apa-apa. Balik, tutup api, senyap. Guna. Tak afdal ke jamak kerana hujan? Kalau ke afdal ke tidak? Jamak musafir pun tak afdal. Kalau ke afdal ke tidak? Tapi ini kemudahan syarak dipanggil. Ini kemudahan syarak. Kalau ke afdal tak afdal, bukan kata jamak hujan. Jamak musafir pun tak afdal. Cuma syarak memudahkan. Boleh jamak ketika musafir. Musafir ni afdalnya kosor kalau 3 marhalah. Afdalnya musafir ni kosor. 3 marhalah nak pergi ke Mamang, afdal kasar 2 rakaat daripada tamak 4 rakaat. Kalau setakat nak pergi Paka 2 marhalah, afdal tamang 4 rakaat daripada kosor 2 rakaat.
Tapi kalau 3 marhalah kekemaman, afdal kasar daripada tamam. Tapi jamak tidak afdal. Tapi itu satu kemudahan. Rukhsah syarak dia panggil. Sama dengan jamak takdim kerana hujang, itu satu kemudahan. Tapi nak cerita apa? Nak pergi jadi berjemaah. Takut oleh kerana hujang, maghrib berjemaah, isyak jadi pakat main di rumah belaka. Zuhur hujang. Zuhur kita berjemaah. Hujang tu lama, asar tak boleh mari berjemaah. Jadi asar jadi seorang diri. Nak jadi berjemaah tak tinggal. Jamak takdim. Asar semain lalu. Pada ni. Nak cerita apa? Besarnya solat berjemaah. Kerana solat berjemaah dibenarkan jamak takdim kerana hujan. Tapi jamak takdim kerana hujan ni berjemaah di masjid lah. Bukan berjemaah di rumah. Di rumah tak boleh. Kita laki bini berjemaah di rumah, jamak. Tak boleh. Dia jamak ni di masjid, bangunan yang berasingan daripada bangunan rumah kita. Dia gitu. Di masjid je lah. Adapun jamak musafir tak syarat di masjid. Jamak musafir rumah anak kita tu boleh jamak musafir, tak syarat masjid. Jamak musafir pula tak syarat berjemaah. Jamak hujan syaratnya adalah berjamaah. Ada. Jamak hujang syaratnya berjamaah, baru sah. Berjamaah di masjid bukan di rumah. Dia ada 3 sembahyang yang syarat sahnya berjamaah. Yang pertama maklumlah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat syarat sahnya berjamaah. Jadi dalam niat sembahyang Jumaat, qasa, ta'arud, ta'ayyun nafsah. Ia tak sama dengan zuhur. Zuhur berjemaah fadilah, bukan syarat sah sembahyang. Jadi niat zuhurnya qasa, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur, cukup. Adapun Jumaat dia ada 4, dia kena niat. Qasa, ta'arud, ta'ayyun nafsah. Saja aku sembahyang fardu Jumaat, imam itu ta'ayyun nafsah. Makmum itu ta'ayyun nafsah. Baru sah sembahyang Jumaat. Sebab syarat sah dia berjemaah. Ada. Zuhur bukan syarat sah dia berjemaah. Niat imam sunat sahaja. Niat makmum untuk ikut imam sahaja. Adapun niat imam sembahyang Jumaat syarat sah sembahyang. Niat makmum sembahyang Jumaat syarat sah sembahyang. Maka imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Termasuk juga sembahyang jamak takdim kerana hujang. Sembahyang zuhur yang pertama, sembahyang maghrib yang pertama berjemaah fadilah. Sembahyang asar tu, sembahyang isyak tu, hak jamak takdim dalam waktu zuhur dan waktu maghrib wajib berjemaah. Setengah-setengah tak boleh. Maknanya kena pakat lah. Macam contoh orang kerja tengah hari tu lah, zuhur hujang, dia pakat dengan kawan dia, kita jamak takdim lah, hujang molek tu. Hujang tu dah berhenti tu, nampak rayanya. Dia berpakat dengan kawan dia. Sebab kita nak niat jamak takdim ni wajib niat dalam sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib. Dia berpakat kawan dia, dia pun niat jamak takdim. Salam zuhur je, undur ke belakang, dia pun berjemaah kawan dia sembahyang asar pula. Dah. Balik pejabat, asar beres dah. Tapi orang jabat tak tahu. Dia tak tahu benarnya. Kalau tahu laku orang kali. Tak sungguh ni. Tak laku apa. Asal beres dah. Asal beres dah. Memang laku kalau tahu. Kan dia semayang berjemaah di Masjid Ladang. Dia berjemaah di Masjid Putih. Orang kerja jabat bandar tu kan. Dia berjemaah di Surasai Sagah. Dah. Yang takdim lah situ. Hujang tengah hujang zuhur ni. Tak tahu. Kan? Tapi nak ceritanya, kenapa syarak membenarkan jamak takdim kerana hujang? Untuk memelihara asar berjemaah juga, isyak berjemaah juga. Tu. Nak ceritanya besarnya salat berjemaah. Sebab tu mazhab Malik letak hukum fardu ain.
Jelas sekali bahawa hikmah dan faedah salat Jumaat amat banyak sehingga digandakan ganjaran pahala 27 kali. Walau bagaimanapun kaum muslim muslimat sekalian perlu mengambil ingatan bahawa di sana banyak hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kita sebab-sebab yang membawa kecacatan solat berjemaah serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu berjemaah gandaan 27. Tapi nak datang ke hadis Nabi cerita sebab-sebab yang membawa kepada kecacatan salat berjemaah. Nak fadilat salat jemaah kena belajar molek untuk memastikan salat jemaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.